Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita mengucapkan banyaknya puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah, yang mana kita pada pagi yang sangat berbahagia ini kita berada pada hari yang paling diberkati oleh Allah, iaitu pada hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, yang mana kita dapat menyambung kembali pengajian secara 2 kali dalam sebulan, pada minggu yang pertama dan pada minggu yang ketiga, anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan membaca beberapa lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis-hadis ini telah dihimpunkan dan diletakkan di dalam sebuah kitab, yang kitab itu namanya Riyadhus Salihin. Okey. Kitab Riyadhus Salihin ini, seperti yang kita sedia maklum, ia telah dilakukan oleh Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Okey, bab apa yang kita nak pelajari pada hari ini adalah bab ke-153, iaitu bab diperbolehkan menangisi ke atas orang yang meninggal dunia dengan syarat tangisan itu tidak disertakan dengan ratapan dan tidak disertakan menangis secara berteriak, yang mana bab ke-153 ini pada tajuk yang telah kita sebutkan tadi sudah memberikan kepada kita gambaran awal. Hadis-hadis yang kita nak baca pada pagi ini berkenaan dengan apa? Ringkasnya, hadis-hadis yang kita nak baca pada pagi ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya di dalam Islam, kalau kita menangis, mengalirkan air mata, menangisi sesiapa yang telah pun meninggal dunia, ia dibenarkan di dalam agama. Tapi menangis yang bagaimana? Kita akan bicarakan merujuk kepada hadis-hadis yang kita baca. Okey.
Bab 153 ini, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, ada 3 hadis. Ya, ada 3 hadis yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Hadis yang pertama adalah hadis yang datangnya daripada Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah, anak lelaki Sayyidina Umar, ataupun disebut istilahnya Ibnu Umar, budak pendek. Okay, namanya Abdullah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mempunyai salah seorang anaknya yang lelaki, namanya adalah Abdullah. Okey. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keredaan kepada bapanya dan juga kepada beliau, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi Sa'ad bin Ubadah. Okey. Ketika mana waktu Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah ini, wa ma'ahu, Nabi SAW ditemani oleh sahabat yang lain, iaitu Abdul Rahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi juga ditemani oleh sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW menziarahi orang sakit dalam keadaan yang sudah gering, dalam keadaan yang sangat berat, sakit yang dialami oleh siapa? Sa'ad bin Ubadah. Kita dah belajar sebelum ini akan kelebihan tuntutan dalam agama untuk menziarahi orang sakit. Jadi Nabi SAW telah menunjukkan contoh yang baik. Nabi pergi ziarah sahabat dia, tapi waktu itu Nabi bersama dengan 3 sahabat yang lain, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika mana Nabi SAW pergi menziarah Sa'ad bin Ubadah ni, waktu tu Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan yang dalam keadaan yang sangat nazar, dalam keadaan yang sangat genting. Maka ketika itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW, fabakka Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dia menangis. Sebab Nabi menyaksikan bagaimana yang dialami oleh Sa'ad bin Ubadah, yang telah pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana bagaimana Nabi menyaksikan bagaimana beratnya kesakitan, bagaimana susahnya yang dihadapi oleh Sa'ad bin Ubadah ini. Apabila Nabi SAW menangis, maka orang-orang yang ada dekat situ, seperti 3 sahabat Nabi tadi tu, falamma ra'al qaumu buka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakau. Apabila orang-orang yang berada dalam apabila ada maksudnya orang ramai ni yang duduk dekat situ tu, apabila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, mereka pun turut menangis. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tasma'un? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu semua mendengar aku menangis?
orang ramai menangis. Okay. Nabi sebenarnya Nabi nak menerangkan tentang menangis tu. Baginda SAW menangis. Orang ramai tengok Nabi menangis, mereka pun turut menangis. So menangisnya Nabi dan orang ramai pada ketika itu apa hukumnya? Maka Nabi SAW pun menerangkan. Nabi kata, innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu bidam'il aini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab mana-mana jenazah disebabkan linangan air mata, wala bihusnil qalbi, disebabkan kesedihan yang dialami oleh orang yang hidup itu. Okay, Nabi nak kata bahawa Nabi menangis tu tak salah. Sahabat-sahabat yang menangis tengok Nabi menangis pun sebenarnya tak salah. Tak salah tu maksudnya apa? Si mati itu dia tidak akan diazab disebabkan dengan orang yang hidup menangisi permergian dia. Nabi nak kata jenazah itu tidak akan diazab disebabkan orang menangis. Jenazah itu tidak akan diazab disebabkan orang bersedih. Walakin, tetapi Nabi kata yu'adzibu biha au yurhamu. Okey, Nabi kata tetapi dia akan diazab. Maksudnya jenazah itu akan diazab. Okey. Tetapi Allah Ta'ala akan mengazab ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengasihi seseorang itu kerana ini. Maksudnya Nabi menunjuk kepada lidahnya. Maksudnya begini. Okay. Mula-mula Nabi nak kata apa yang Nabi buat tu dan orang ramai buat yang menangis itu, Nabi kata ia tidak salah. Bahkan orang yang mati itu tidak akan dipersalahkan, tidak akan diazab disebabkan orang menangis, orang yang hidup itu sedih. Tetapi kata Nabi, jenazah itu boleh diazab jika, maksudnya Nabi nak kata menangis ni pun boleh jenazah tu diazab. Maksudnya Nabi nak kata tak semua ruang jenazah itu maksudnya tak semua tangisan tidak memberi kesan kepada jenazah itu untuk diazab. Tapi ada tangisan yang menyebabkan jenazah itu boleh diazab. Tapi apa yang Nabi buat, ia dibenarkan. Sebab Nabi menangis, para sahabat menangis, bukan menangis dalam bentuk meratap, bukan menangis dalam teriak, terlolong macam tu. Tetapi ada ketika tangisan itu boleh menyebabkan seorang itu diazab. Ataupun kata Nabi SAW, Nabi kata, maksudnya Nabi SAW mengatakan bahawa ada ketika seorang itu boleh diazab kerana menangis. Okey. Hadis ini sebenarnya dia ada hadis yang lain yang Nabi sebenarnya melarang menangis yang kena azab tu sekiranya. Tapi tak ada dalam hadis ni. Kalau baca dalam hadis yang lain, seseorang itu boleh diazab, jenazah itu boleh diazab kalau dia pernah berpesan. Kalau dia pernah berpesan pada ahli keluarga dia ke, kawan-kawan dia ke, kalau dia mati, apa menangislah untuk aku. Kalau dia pernah pesan seperti itu, jenazah itu boleh diazab jika tangisan yang dilakukan oleh orang hidup itu hasil daripada pesanan dia sehingga membawa kepada meratap, menangis sampai bawa kepada meratap, ia akan diazab oleh Allah jika orang yang hidup itu menangis bersama dengan ratapan, dengan teriakan yang tidak dibenarkan di dalam agama. Okey. So hadis ini adalah hadis yang sangat sahih kerana ia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang disebut istilahnya muttafaqun alaih, disepakati oleh kedua-dua para ulama hadis ini.
Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang pertama ini? Nombor satu, kita disunahkan untuk pergi menziarahi orang sakit. Itu nombor satu. Apatah lagi kalau orang itu sudah meninggal. Itu perkara pertama kita kena belajar. Sebab apa? Nabi sendiri, Nabi SAW pun pergi ziarah orang sakit dengan kesibukan dia sebagai seorang Rasul. Tapi Nabi tetap menghidupkan menziarahi orang yang sakit. Walaupun kalau ikut ranking, Nabi ini ketua, sayyid, kan? Berbanding dengan orang di bawahnya. Tetapi inilah sunnahnya yang kedua bagi orang yang memiliki pangkat, orang kenamaan, bos, majikan, maka ia juga disunahkan untuk menziarahi orang sakit. Boleh menziarahi orang bawahan dia seperti mana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, apabila menziarahi orang sakit, boleh membawa bersama-sama dengannya orang lain. Nak bawa kawan dia ke, anak buah dia ke, boleh. Seperti mana Nabi SAW ditemani oleh 3 sahabat tadi. Okey. Yang keempat, kalau kita nak bawa orang ramai, maka mestilah dengan syarat tidaklah macam mengganggu orang yang sakit itu ke, ataupun kurang disenangi oleh pihak orang yang diziarahi itu, maka yang itu tak boleh. Tapi jika macam dibenarkan, kan, lepas tu tidak mengganggu, tidak menyakiti orang yang diziarahi dan sebagainya, maka dibenarkanlah jika kita kumpul ramai-ramai untuk pergi ziarah. Apatah lagi kalau dia seorang pemimpin, dia boleh bawa anak buah dia untuk melihat. Kemudian daripada hadis ini juga, tetapi rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sedang bersedih, sebenarnya kita boleh juga memberitahu kepada orang yang ada di ketika itu untuk menerangkan kenapa dia bersedih, kenapa dia menangis. Tambah-tambah lagi, kalau kita nak memberikan pelajaran kepada orang ramai supaya orang ramai tak salah anggap. Sebab ni seorang Rasul. Jadi apa tindakan yang dilakukan oleh seorang Rasul itu akan dilihat, akan diikuti. Jadi bagi memastikan tangisan Nabi itu tidak disalahfahami, nak memberikan tunjuk ajar, maka boleh kita buat macam tu. Kan? Jadi kalau anak tanya, kalau orang tengok kenapa dia menangis, kita boleh terangkan, saya menangis ni begini, boleh. Tak jadi, tak dilarang di dalam agama. Sebab agama kita ni sebenarnya telah ada panduan-panduannya yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Sampaikan ziarah sakit pun ada contoh. Sampaikan nak menangis pun ada contoh. Itulah hebatnya agama Islam. Sampaikan kita belajar di sudut pelajaran. Baik. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Saya menjawab sekejap soalan yang ada diletakkan di dalam meeting chat ni. Soalannya begini. Adakah hadis Ibnu Umar yang kita baca ini dikategorikan sebagai sunnah amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya adalah iyalah. Betul lah, sunnah amaliyah ni maknanya sunnah yang diamalkan, sunnah yang diikuti. Boleh. Itu memang sunnah dari sudut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua.
adalah hadis yang bersumberkan kepada riwayat Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma. Ni riwayat sahabat lain pula yang akan kongsikan kepada kita hadis. Apa yang mereka dapati, apa yang mereka tengok, apa yang mereka dengar pada masa mereka pernah hidup bersama dengan Nabi SAW. Maka sahabat yang menceritakan kepada kita tentang hadis ini, beliau adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Okey, siapa tu Usamah bin Zaid? Okey, kita sedia maklum Zaid radhiyallahu anhu adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Usamah bin Zaid, maknanya Usamah anak Zaid. Jadi kalau Zaid itu anak angkat Nabi, maka Zaid ada anak namanya Usamah, membawa makna Usamah itu adalah cucu angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan boleh baca dalam banyak riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi Zaid dan Nabi juga mengasihi anak Zaid. Walaupun kedua-dua insan ini dalam hidup Nabi hanyalah anak angkat dan juga cucu angkat, tetapi Nabi SAW sangat menyayangi kedua-dua insan ini kerana kedua-dua insan ini juga mereka adalah sahabat. Oleh kerana itu kita mendoakan semoga mereka itu Allah telah pun memberikan keredaan kepada mereka, kepada Zaid dan juga kepada anaknya Usamah. Maka Usamah bin Zaid ini cerita kepada kita. Apa dia nak cerita? Dia kata macam ni. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil mauti. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah dimaklumkan tentang keadaan anak lelaki kepada putrinya. Anak lelaki kepada putri Nabi SAW. Maknanya cucu Nabi SAW, cucu betul lah. Iaitu Nabi ada ramai. Nabi ada beberapa anak perempuan. Maka salah seorang anak perempuan Nabi itu ada anak. So anak lelaki putri Nabi itu, Nabi diberitahu bahawa cucunya itu telah pun meninggal dunia. Okey. Lalu apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku kepada baginda fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitiskan air matanya setelah mendengar akan kematian salah seorang cucunya, anak lelaki kepada putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata, Nabi menangis. Ada seorang sahabat dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu ia adalah Sa'ad. Sa'ad bertanya. Seperti saya katakan tadi, betul tak? Nabi ni apa saja yang dia buat, dia akan menjadi akan menjadi contoh. Kan? So apabila Nabi mengalirkan air mata, ketika itu ada Sa'adun, dia tanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Dia tanya soalan, dia kata, "Kenapa kau menangis Rasulullah? Engkau buat apa ni Rasulullah? Kenapa kau menangis setelah kau mendengar kematian cucu kau?" Maka jawab Nabi SAW, "Hadhihi rahmatun." Nabi kata, air mata aku yang mengalir ini, kata Nabi, ini adalah tanda rahmat
ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, yang mana Allah Ta'ala telah jadikan rahmat itu, okay, di dalam hati para hamba-hambanya. Maksudnya Nabi nak kata, aku menangis ni sebenarnya tanda aku mengasihi cucuku itu, yang mana kasihku itu sebenarnya ianya berada di dalam sanubariku, sanubari para hambanya. Okey. Kemudian Nabi menerangkan, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada para hambanya yang mempunyai rasa kasih kepada orang lain. So Nabi nak kata, aku menangis ni tanda kasih, maka Allah pun akan mengasihi aku kerana aku mengasihi para hambanya. Jadi berdasarkan kepada hadis tadi menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahawasanya boleh untuk kita mengalirkan air mata apabila kita mendengar akan kematian seseorang. Cuma tidak diiringi dengan apa? Dengan diiringi meratap, dengan diiringi munjut-jerit tolong-lolong macam tu. Tak diiringi dengan nak menyalahkan Allah. Yang tu tak dibenarkan. Tapi sekadar menangis kerana dia insan yang kita sayangi, insan yang kita kenal, baik dia dan sebagainya, maka air mata kita itu adalah tanda kita kasih. Maka dengan air mata itulah Allah juga akan mengasihi kita. Kerana apa? Kerana tangisan itu tanda rahmat kita kepada manusia. Maka Allah juga akan merahmati kita jika kita merahmati para hambanya, mengasihi para hambanya. So dalam hadis ini pelajaran yang kita boleh ambil apa? Allah akan memberikan kasih sayangnya jika kita juga memberikan kasih sayangnya kepada para hamba Allah. Jadi Allah sangat suka kalau kita kasih kepada manusia, maka Allah akan memberikan kasihnya kepada kita. Kalau kita menyakiti manusia, kan, maka bagaimana dengan Allah akan buat pada kita? Jadi di sini kita dapat belajar balasan yang Allah beri kepada kita, ia bergantung kepada apa yang kita lakukan. Jadi moga-moga dengan kasihnya kita kepada insan melalui air mata yang menitis mengenangkan pemergian seseorang, moga-moga Allah mengasihi kita, memberikan kita rahmat, maka dengan rahmatnya itulah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Hadis yang kedua yang kita baca ini, status hadisnya adalah hadis yang paling sahih kerana ia diriwayatkan oleh kedua-dua para imam hadis, iaitu Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, hadis yang kedua ni sebenarnya, kalau sesiapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini sebenarnya hadis yang diulang kembali setelah mana hadis ini ada pada bab yang ketiga. Kitab Riyadhus Shalihin ini dia ada lebih kurang 372 bab. Bab yang kita belajar ni bab yang ke-153. Jadi pada bab yang ketiga, maknanya mula-mula kitab Riyadhus Shalihin ni, bab yang ketiga Riyadhus Shalihin ni, hadis ni sebenarnya dah ada dah. Tapi kita tak belajarlah bab yang ketiga tu. Kita terus pergi kepada bab yang ke-100 lebih seperti bab 153. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga di dalam bab 153 ini, iaitu hadis yang datangnya yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Yang mana Anas radhiyallahu anhu dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala banihi Ibrahim radhiyallahu anhu. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
mengziarahi. Rasulullah pernah sampai ke tempat anaknya sendiri, namanya Ibrahim. Kita sedia maklum ya, salah seorang anak Nabi, seorang namanya adalah Ibrahim. Dan kita semua mengetahui bahawa Ibrahim radhiyallahu anhu ini adalah anak yang bukan dari Khadijah. Kita tahu Nabi ni semua anaknya berpunca dari Khadijah lah, daripada ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Tapi anak ni bukan dari Khadijah, dia bukan anak Khadijah. Ini adalah anak seorang hamba yang pernah dihadiahkan oleh seorang raja kepada Nabi. Nama hamba itu adalah Maria Qibtiyah. So Maria Qibtiyah ini dia lahirkan seorang anak dengan Nabi SAW, namanya Ibrahim. Tapi dengan takdir Allah, Ibrahim ini meninggal dalam usia dekat belas bulan juga kalau tak silap saya dalam hadis tu. Sekejap saya semak sekejap tentang ni. Sekejap ya. Ustaz, ulang balik nama Mariah apa Ustaz? Maria Qibtiyah. Sekali? Maria Qibtiyah. Qibtiyah. Okey Ustaz. Maria Qibtiyah. Sekejap ya, tetap rahimani wa rahimakumullah. Okey. Maria Qibtiyah ni, tahu tak Qibti? Kalau siapa belajar kisah Nabi Musa dia akan tahu kan. Qibti ni adalah penduduk Mesir. Sebab tu Maria Qibtiyah tu dia adalah hamba yang dihadiahkan oleh Raja Qibti kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menikahilah Maria tadi, lahirlah seorang anak namanya Ibrahim. Okey, dikatakan Ibrahim ini umurnya sampai 16 bulan sahaja. Maknanya cukuplah setahun 4 bulan. Sampai kepada umur setahun 4 bulan, iaitu 16 bulan, Ibrahim radhiyallahu anhu dia meninggal dunia. Kemudian dibawa jenazahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu sebenarnya memang Nabi memangku, Nabi melihat depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana anaknya Ibrahim telah pun meninggal dunia. Lalu apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa yadudu bi nafsihi. Kalau kita baca dalam hadis ni, yang mana waktu Ibrahim tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak, sebenarnya dia tengah dalam keadaan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maksudnya dia baru nak mati tapi dah hampir-hampir nak meninggal dah. Dah sak-sak nazak dah. Akhirnya meninggal. Lalu Nabi SAW melihat di depan matanya bagaimana anaknya meninggal. Faja'alat 'ainan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Lalu kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalirkan air mata, maknanya Nabi menangis. Kalau cucu angkat pun kalau cucu Nabi pun Nabi menangis, apatah lagi kalau ini anaknya sendiri. Tentulah Nabi turut akan bersedih. Okay. So Nabi menangis, mengalirkan air mata dia. Lepas tu pada ketika itu Abdul Rahman bin Auf faqala lahu Abdul Rahman bin Auf. Maka pada ketika itu Abdul Rahman bin Auf bertanya kepada Nabi, wa anta ya Rasulullah. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
engkau menangis ke ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi jawab, ya bana Aufin. Nabi kata, Nabi kata, wahai anak lelaki Auf. Auf tu bapa kepada Abdul Rahman. Jadi Nabi tak panggil Abdul Rahman, tapi Nabi panggil, wahai anak lelaki kepada Auf. Maksudnya Nabi nak kata Abdul Rahman bin Auf lah. Nabi kata apa pada dia? Nabi kata, innaha rahmatun. Nabi kata, air mata yang kau nampak mengalir ini, tangisan itu, itulah rahmat, kata Nabi. Summa atba'aha bi ukhra. Kemudian kata Nabi SAW, diikuti dengan air mata yang lain. Maksudnya Nabi kata, ini rahmat. Air mata lain yang mengalir, itu juga rahmat. Nabi menangis lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal aina, sesungguhnya mata ini, tadma'ul wal qalba yahzan. Sesungguhnya mata air yang menitis ini, Nabi kata sesungguhnya, Nabi nak kata sesungguhnya mata aku ini telah menangis dan hati aku ini sedih, kata Nabi SAW. Dan tuan-tuan, kata Nabi SAW, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Nabi SAW, selepas Nabi mengatakan bahawa air mata aku ni, mata aku menangis, hati aku sedih, kata Nabi. Namun Nabi kata apa? Namun Nabi SAW mengatakan bahawa, dan kami tidak mengucapkan apa-apa. Maksudnya Nabi nak kata, kita dah tak boleh nak kata apa-apa, melainkan kita hanya boleh katakan apa yang diradai oleh Rabb kami. Nabi kata walaupun kita bersedih, walaupun kita menangis, Nabi kata kita tak boleh berkata apa-apa tentang kematian ini, melainkan kata-kata yang Allah redha. Dan sesungguhnya kami merasa sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim. Hadis ini sahih, hadis riwayat al-Imamu hadis riwayat al-Imamu al-Bukhari. Jadi hadis ini apa dapat kita belajar tentang Puan rahimani wa rahimakumullah? Yang kita dapat belajar sudah pastilah, kalau kita dapat belajar bahawasanya kita disunatkan, disyariatkan untuk menziarahi anak kecil ketika dia sakit. Tambah-tambah lagi kalau itu memang anaknya. Tapi kalau bukan anaknya pun, cucunya pun digalakkan, disunahkan untuk menziarahi. Termasuklah kita disyariatkan menziarahi orang yang tengah sakarat. Orang yang tengah nazak boleh dibenarkan, tiada larangan. Sebab dalam hadis ini memang Nabi sedang melihat bagaimana anaknya Ibrahim dalam keadaan yang sedang nazak. Kemudian tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita dapat belajar tentang betapa kasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa halusnya, betapa lembutnya perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pun seorang Rasul. Nabi seorang manusia juga seperti kita. Cuma Nabi ini sudah pasti dia diangkat menjadi Rasul. Tapi kita tetap kena menerima bahawa Nabi SAW memiliki sifat al-bashariyah, sifat kemanusiaan. So Nabi telah menunjukkan contoh kemanusiaan beliau kepada manusia dan juga sampai kepada kita. Kita dapat belajar, oh rupanya Nabi pun nangis, oh rupanya Nabi pun bersedih. Jadi kalau ada orang menangis, orang yang bersedih, kita tak boleh halang lah. Kita tak boleh kata, tak boleh menangis tu, tak boleh bersedih tu, itu tanda tak redha, itu salah. Kecuali kalau dia menangis dalam keadaan menyalah-nyalahkan diri, meratap, koyak baju, tarik rambut semua, yang tu dilarang lah. Kita larang buat perkara macam tu. Tapi apabila kita tengok ada orang menangis, kita ucap takziah, pujuk dia,
Kan bersedih itu satu benda yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis ini juga tuan-tuan, sebenarnya para ulama hadis mereka sebenarnya mengatakan bahawa dalam dia kata, para ulama kata sebenarnya boleh kita bagi tahu kepada orang lain tentang kesedihan kita. Kenapa kita bersedih? Kenapa kita menangis? Sebenarnya boleh. Walaupun orang tak tanya pun kita boleh bagi tahulah, tapi kalau kita tak bagi tahu tu itu lebih baiklah. Kan? Macam Nabi menangis, orang tanya pada dia, Nabi jawab. Boleh, maksudnya boleh untuk kita menyatakan kesedihan kita. Ia bukan termasuk dalam bab kita tak redha dengan ujian itu. Bukan kita nak salahkan, tapi tak apa. Seperti mana ingat tak kita belajar sebelum ini, kita dibenarkan untuk mengatakan kita sakit, boleh? Kita boleh kata pada orang, sebenarnya saya sedang sakit, boleh? Bukan bermaksud kita kata kita sakit, membawa maksud kita nak menyalahkan Tuhan kerana bagi kita sakit. Tak dibenarkan. Seperti mana kita mengatakan, sedih sangat ni, kita kata sedih sangat hati ni. Kan kehilangan orang yang dikasihi ke, sedih sangat hilang kawan yang baik. Kita boleh cakap macam tu kepada orang lain. Tidak dilarang dalam agama, seperti mana Nabi menerangkan kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tetapi puan rahimani wa rahimakumullah. Dalam masa yang sama Nabi SAW ambil kesempatannya. Nabi ni dia bijaksana. Nabi ni walaupun dalam keadaan diri sendiri dalam kesedihan, dia tetap memberi nasihat. Dia tetap macam Nabi ni tetap memberi petunjuk ajar. Sebab apa? Sebab Abdul Rahman bin Auf, dia mungkin tersalah anggap. Mungkin dia beranggapan kalau Allah bagi ujian kematian, kita tak boleh nak menangis. Mungkin itu apa yang dipahamkan Abdul Rahman bin Auf. Sebab Abdul Rahman bin Auf tanya. Tapi Nabi ni dia cepat-cepat dia membetulkan kesalahfahaman itu. Walaupun tak adalah Abdul Rahman bin Auf sebut dalam hadis ni dia kata seperti itu, tapi daripada pertanyaan dia itu kepada Nabi menunjukkan bahawa dia tidak mengetahui hakikat sebenarnya boleh menangis, boleh mengalirkan air mata. Jadi Nabi ni sambil dia menerangkan, dia perbetulkan supaya orang tak salah faham. Seperti mana kita sebut tadi itu, supaya orang tak salah anggap bahawa rupanya boleh menangis, tak dilarang dalam agama. Begitu juga tuan-tuan, ingat tak tadi waktu hadis yang pertama, dan hadis yang pertama yang Nabi menziarahi Sa'ad bin Ubadah tadi kan. Nabi sempat lagi memberikan penerangan. Nabi kata, yang mana tangisan yang tak diazab, di mana tangisan yang kena azab. Inilah Rasulullah SAW sentiasa memberikan didikan, memberikan pendidikan, sentiasa memberikan nasihat, panduan kepada para sahabat yang berada di sisi Nabi SAW. Jadi habislah tiga hadis di dalam bab 153. Maknanya kesimpulannya apa? Dibenarkan untuk menangis, dibenarkan untuk sedih, dibenarkan menyatakan kesedihan. Okey, selagi mana apa? Selagi mana tidak membawa kepada tangisan yang dilarang, seperti bersamanya meratap, seperti menjerit, terlolong dan sebagainya, itu tak dibenarkan. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kita nak terus kepada bab yang ke 154. Okey, kita terus bab baru, bab 154, iaitu bab apa? Bab menyembunyikan ataupun merahsiakan sesuatu yang tidak baik yang dilihat oleh orang yang hidup kepada apa yang dilihat oleh orang yang hidup pada seseorang mayat.
betul ke seseorang mayat, ke satu jenazah lah. Contohnya, kalau kita menguruskan, contohnya kita mungkin memandikan jenazah, mungkin kita mengkafankan jenazah, ya, terutama mandilah, sebab kalau kafan ni mungkin dia dia dah dia dah tak nampak aib pada tubuh badan orang yang mati dan sebagainya, berbeza dengan orang yang memandikan, dia tak dengan tak, lepas tu dia mengkafankan. Jadi kalau ada benda-benda yang aib, yang kurang, yang cacat, yang kalau orang tahu macam boleh buka kepada kekurangan diri si mati tu, maka di dalam agama bab 154 ini kita dituntut untuk tidak memberitahu kepada pihak lain apa kekurangan, keaiban yang ada pada si mati. Ada kelebihan yang Allah janji, yang Allah nak beri kepada orang seperti ini. Hadis dia tak banyak, satu hadis saja yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin ini. Okey. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh an Abi Rafi'in Aslama maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis ini dia datangnya daripada seorang lelaki yang ia ini sebenarnya dulu pernah menjadi hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ia digelar dengan nama Abu Rafi'. Jadi Abu Rafi' ni dia cerita, dia kata apa? Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man ghassala mayyitan, sesiapa yang memandikan satu jenazah, okay, satu mayat, fakatama alaihi, dia menyembunyikan rahsianya. Menyembunyikan rahsia tu apa? Menyembunyikan rahsianya ni sebenarnya berkaitan dengan aib yang dia dapat lihat semasa memandikan jenazah. Aib ni dia ada dua lah. Dia ada dua sudut. Sama ada aib berkaitan dengan macam mana dia mati, ataupun aib yang ada pada tubuh badan si mati. Orang yang hidup mungkin tak tahu kenapa dia ni mati kenapa. Orang yang tukang mandi tu tahu dia mandi kenapa. Kan mungkin ada pihak keluarga bagi tahu pada dia, tolong uruskan jenazah ahli keluarga kami ke, jenazah kawan kami ni dia mati sebab sekian-sekian. Kalau orang tahu dia mati macam tu, mungkin orang akan cela jenazah tu kan. Jadi bukan aib dia. So disimpan maklumat tu. Dia rasakan pada orang dia mati sebab apa. So aib yang kedua boleh merujuk kepada aib yang dinampak pada tubuh badan ni. Tubuh badan. Dia aib tadi tu macam bukan sekadar pada dia mati lah. Contohnya mungkin dia tengok, kenapa jenazah ni tukar jadi hitam Kenapa jenazah ni teruk sangat dia ni kan? Berubah muka menjadi buruk ke, contoh. Itu pada yang pertama lah. Aib yang kedua tu mungkin pada tubuh badannya macam, yelah, mungkin dia tengok lelaki ni teruk rupanya tubuh badan dia ni kan, tapi orang tak tahu dia ada apa. So dia merahsiakan. Jadi orang yang buat perbuatan seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lahu, maka Allah akan memberikan keampunan kepada si pemandi mayat itu yang merahsiakan keaiban jenazah itu, arba'ina marrah, sebanyak 40 kali. Maka 40 kali. Maknanya hadis ini
Pertama, kita kena tahu dulu. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Hakim. Hadis ini sahih. Seperti mana yang diperkatakan oleh para ulama hadis. Okey. Apa pelajaran yang kita dapat belajar? Nombor satu, besarnya kelebihan memandikan jenazah. Sehingga kan Allah tawarkan dapat pengampunan 40 kali. Tambah-tambah lagi dia merahsiakan. Maksudnya dengan syarat dia merahsiakan keaiban yang ada pada si mati. Bab kerja mandikan jenazah ni mungkin tak ramai yang nak volunteer. Tapi kalau ada peluang, ikutlah untuk memandikan jenazah. Okey, ada banyak kelebihan. Pertama, menginsafi diri kita. Betul tak? Lepas tu kalau kita nampak benda-benda yang tidak elok, kita rahsiakan, Allah mengampuni dosa kita sebanyak 40 kali. Okey. Tuan-tuan, hadis ni juga apa kita dapat belajar? Bagus di Islam ni, tuan-tuan. Islam ni dia punya bagus. Bukan sekadar menjaga aib orang yang dah mati. Maksudnya Islam ni dia bukan sekadar menjaga aib orang hidup. Orang yang masih hidup pun Allah larang untuk buka aib dia. Dah mati pun Allah larang buka aib orang. Sempurnanya Islam. Waktu kita rasa redha sangat Islam sebagai agama kita. Betul tak? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Islam ni dia jaga keaiban orang, jaga kehormatan diri seseorang. Masa hidup pun dijaga, masa mati pun dijaga. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, sebaik-baiknya kalau kita menguruskan jenazah ni, kita tak perlulah fikir tentang upah dan sebagainya lah. Maksudnya ikhlas buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dua pengajaran yang pertama tadi pun sudah dapat kita kaitkan dengan hadis yang kita baca dalam bab yang ke-154. Okey, selesailah bab 154. Kita nak masuk kepada bab yang baru. Ada apa-apa pertanyaan, persoalan? Satu Ustaz, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bila kita tak tahulah sejauh mana diazab jenazah tersebut kan Ustaz, atas ratapan orang luar kan. Jadi bila Betul. kita fikir-fikir balik kan, yalah, bukan dosa dia tapi dia disiksa, tapi adalah daripada kita orang luar kan Ustaz. Harap-harap tidak teruklah siksaan tu Ustaz ya. Itu Ah, saja. Okey. Sebenarnya jenazah itu dia tidak akan diazab disebabkan orang hidup yang menangisi dengan cara yang salah. Dia tak akan diazab. Dia hanya diazab jika dia sendiri, dia masih hidup, dia pernah pesan, nanti kalau aku mati, korang menangislah kuat-kuat, kau merataplah kan akan pemergianku, yang itu baru diazab. Tapi kalau si mati tu dia tak tahu apa-apa pun orang hidup tu buat apa pada dia kan, sedangkan dia sendiri pun dah belajar hadis solihin, pesan macam tu kan, maka dia tak salah lah. Yang salahnya orang hidup, dan yang si mati tu dia tak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana bukan sebab dia yang ajar, bukan sebab dia yang suruh. Tapi kalau dia yang ajar, dia yang suruh, maka ratapan orang hidup itu memberi kesan kepada si mati itu di dalam kubur. Ya Ustaz. So sekarang kita kena ingat anak-anak cucu-cucu cicit kita Ustaz. Kalau nenek meninggal jangan rata-rata. Betul. Okay, terima kasih Ustaz. Baik.
Tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Ada apa-apa pertanyaan lain? Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan Zainab. Adalah tidak dibenarkan kita membuka aib, iaitu keburukan jenazah yang kita lihatlah. Tetapi saya nak tanya, sekiranya ia dari segi kebaikan Ustaz, contoh jenazah tu walaupun dah mati, biasanya keraskan tapi dia lembut, and then keluar peluh di dahinya menunjukkan dia adalah seorang yang baik. So adakah ini dibenarkan untuk dikongsi dengan orang ramai? Terima kasih. Ya, jika ia berbentuk kebaikan seperti mana yang diulas oleh para ulama ketika mana mengulas hadis Riyadhus Shalihin ini, para ulama mengatakan jika dia melihat sesuatu yang baik pada diri si mayat tersebut, contohnya kita kata wajah dia berseri-seri lah, mayat dia tersenyum lah, mayatnya mengeluarkan peluh lah, kerana kita tahu kan salah satu daripada tanda matinya orang beriman itu berpeluh pada dahinya. Mautul mu'minin bi'arakil jabin. Kan, berpeluh dahinya boleh. Ia tidak dilarang di dalam agama. Boleh. Kerana ia juga boleh memberikan kegembiraan kepada ahli keluarga dia, kepada waris dia. Tapi bukanlah kita berbohong sampai buat-buat cerita. Kan? Punya nak viral isu tu, kita pun buat cerita. Padahal tak seperti itu. Yang itu kita dah berbohong lah. Tapi kalau kita betul-betul nampak memang betul jenazahnya seperti itu, maka boleh. Yang tak boleh hanya pada mengaibkan, tapi pada mengangkat kebaikan, kemuliaan tidak. Dia tidak ada di dalam. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan lain? Sebab kita nak masuk bab baru ni, dia agak panjang. Ya. Ini bukan dari segi jenazah lah. Saya nak tanya, adakah kematian secara tiba-tiba ini merupakan satu kematian yang tidak baik dari sudut Islam? Mati tiba-tiba? Ya, makna mati mengejut. Okey. Wallahu ta'ala a'lam, saya tidak menemukan adanya mana-mana hadis yang menyebutkan mati mengejut ni menandakan tak elok dan sebagainya. Cuma yang saya pernah jumpa, pernah lihat hadis yang orang yang mati mengejut ni sebenarnya ia termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Sebab dalam hadis itu disebutkan di antara tanda-tanda kiamat kecil apabila ramainya orang mati dalam keadaan mengejut. Dia tak sakit, dia tak apa, tiba-tiba meninggal. Itu dipanggil tanda-tanda kiamat. Sebab kita tahu kalau ikut normal, mungkin dia mati sebab dia sakit. Mungkin dia mati sebab dah umur tua. Tapi ada orang kita tengok, dia sihat. Kan muda tapi meninggal. Tak ada sakit. Itu sebenarnya di antara termasuk dalam riwayat hadis lah. Bukan bermaksud orang tu mati mengejut dia jahat. Tidak. Itu tidak dinyatakan pada mati yang su'ul khatimah. Tetapi itu di antara sunnatullah yang Allah telah tetapkan di antara berlakunya hampirnya kiamat ini, ramainya orang mati dalam keadaan mengejut. Allah Ta'ala a'lam. Okey. Ada soalan lain? Ada soalan lain ke? Ustaz, kan ada setengah mandi mayat Aha. yang nampak tanda-tanda yang kurang baik pada jenazah, Ustaz.
Tapi Okey. dikongsikan perkara tersebut katanya atas tujuan untuk menginsafkan kita yang hidup. Jadi apa pandangan Ustaz di situ? Sepatutnya simpankan aib kan, tetapi dia kata dia terpaksa cerita kerana untuk menginsafkan kita yang hidup. Apa pandangan Ustaz? Okey. Kejap ya. Kalau kita baca pada hadis tadi menggalakkan kita merahsiakan. Buka aib ini ia juga dilarang. Ya, Kalau betul. kita mengutuk jenazah yang telah mati pun dilarang dalam agama. Okay, Ya. kalau kita nak cerita dengan tujuan untuk memberi pengajaran kepada orang lain, seharusnya kita kena Rahsiakan nama lah kira ya. sebut dia secara yang Tertutup. halus lah. Kita kena Tertutup. saja umum. Jadi kita tak perlu sebut semalam kan, waktu yang tu tak boleh. Sebab nanti akan diketahui siapa. Tapi kalau kita sebut secara umum, kata-kata saya ni sebenarnya pernah mengukul jenazah, tapi itulah. Tapi sebaik-baiknya kalau ada jalan lain untuk mengisafkan orang yang hidup, tak perlu kita cerita pada kematian jenazah tu. Sebab sebenarnya kalau kita tak cerita jenazah yang kita urus itu buruk dan sebagainya, dalam ayat Quran ada menyebutkan orang nak mati ni dipukul muka dan belakangnya oleh para malaikat. Itu pun dah boleh gunakan lah. Tapi secara umum untuk pengajaran ini, wallahu ta'ala, kalau ada cara lain kita gunalah supaya apa? Supaya keaiban si mati itu maksud spesifik jenazah itu tak diketahui oleh orang ramai lah. Wallahu ta'ala a'lam. Sekejap. Ada yang bertanya dekat chat tu, adakah sebab tertentu Allah wafatkan ketiga-tiga anak Nabi ketika masih kecil? Okey, jawapannya iya puan. Sebenarnya tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW kita tahu kan, anak lelaki Nabi siapa di antara anak lelaki Nabi? Anak lelaki Nabi kan ada 3 orang kan. Pertama, siapa nama dia? Al-Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim. Ibrahim. Okey, kita tahu Ibrahim daripada ibunya Maryam Betiyah. Tapi yang lain tu semua berasal daripada Khadijah binti Khuwailid. Okey. Dalam sejarah, Ibrahim je sebenarnya yang di antara anak dia yang usia paling lama. Maknanya kalau Ibrahim tu dikatakan dia setahun 4 bulan, maknanya anak yang lain tu semua sebelum setahun 4 bulan dah meninggal lah. Maknanya dalam kisah anak lelaki Nabi ni yang lama sikit umurnya selain daripada Qasim dan Abdullah adalah Ibrahim lah. Okay. Dan kita pun tahu tuan-tuan, anak-anak Nabi ni semua meninggal awal, semua meninggal sebelum Nabi. Tapi ada seorang anak Nabi sahaja yang dia meninggal selepas Nabi. Maksudnya Nabi meninggal dulu, baru dia meninggal, iaitu Fatimah. Tapi yang lain-lain tu memang Allah wafatkan mereka semasa Nabi SAW masih hidup. Begitu. Okey, hanya Fatimah saja wafat setelah Nabi wafat. Okey, jawapan dia pasti ada hikmah. Kerana Nabi SAW ini dia dalam keadaan dia kesibukan menguruskan negara, menguruskan isu-isu umat. Allah telah mewafatkan kesemua anak Nabi SAW kecuali Fatimah lah yang wafat selepas Nabi SAW. Okey.
Tuan-tuan dan puan, rahimani rahimakumullah, kita sambung nanti ya pada kelas yang akan datang pada bulan hadapan minggu yang pertama. Gunakan link yang sama ya. Gunakan link yang sama, gunakan meeting Zoom dan juga password Zoom yang sama. Cuma bab sahaja yang akan berubah lah. Jadi kuliah yang akan datang kita akan belajar bab 155 yang bertajuk tuntutan untuk kita solat kat jenazah, hantar jenazah tu sampai ke tanah perkuburan, dan bab yang berikutnya tentang adakah wanita digalakkan hadir mengebumikan jenazah. Nanti kita akan bincang pada bab 155 pada siri yang akan datang. Allahu ta'ala alam. Kalau ada mana-mana jawapan saya yang tidak tepat, kalau tuan-tuan tahu ada maklumat yang lebih tepat, tolong maklumkan saya. Ya, kalau ada mana-mana jawapan saya yang belum lagi lengkap, tuan-tuan sangat digalakkan untuk bertanya kepada para alim ulama yang lebih mahir, yang lebih banyak ilmunya. Baik. Ala kulil hal, kita memohon keampunan kepada Allah dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustaz minta tolong sebab Ustaz nak minta doa ni. Menantu saya nak ada operasi lah Ustaz pukul 2 ni. Dia sakit belakang, tulang belakang dia. So minta lah Ustaz doa ya, selamat dan dipermudahkan operasi dia petang ni. Namanya Nurul Imani binti Baharum Azhar. Nurul Imani. Ya, Baharum Azhar ya. Okey, mari Terima kita kasih. Kita minta jemaah juga ya. Jemaah juga tolong doakan sekali ya. kita doakan Ya. dan moga Allah memudahkan urusan ya. Jadi digalakkan jugalah kalau boleh bersedekah sebelum mengubati pun sangat boleh. Memang ada hadis sebut macam itulah, untuk mengubati penyakit dengan sedekah. Digalakkan. Ya. Betul. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Astagfirullah. Semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.